Hello guys, Assalamualaikum. Abang Jo kembali lagi. Korang rindu Abang Jo tak? Di dalam channel Kalut Saham bersama Abang Jo. So hari tu Abang Jo dah cerita kan benda-benda basic kan. So kelas kedua ni Abang Jo nak ajar juga benda basic. Sebelum kita pergi lebih jauh, Abang Jo nak korang faham betul-betul apa itu pasaran saham. So Abang Jo akan terangkan lah. So korang fokus sikit, InsyaAllah boleh faham. Benda simple je. Okey, jadi apa itu pasaran saham? Okey, korang tengok betul-betul. Yang belah kiri ni adalah perniagaan fizikal yang normal seperti kita nampak. Jadi sebelah kanan pula adalah pasaran saham. Okey, ini yang kita nak belajar. Tapi Abang Jo nak korang faham dulu fundamental pergerakan saham tu macam mana. Okey, belah kiri ni perniagaan yang biasa kita jual. Jual beli dilakukan melalui pertukaran duit untuk kita dapat sesuatu barang fizikal ataupun servis. Ada dua elemen kat sini, iaitu mesti ada penjual dan pembeli. Macam ni, untuk pasaran saham pula, jual beli dilakukan melalui pertukaran duit untuk kita mendapat sebahagian pemilikan syarikat tersebut. Macam hari tu kan kita tengok yang company Kak Ani tu, dia buka kepada 10,000 unit saham. Maknanya pasaran saham ni untuk kita beli unit-unit yang dijual oleh owner company tu. Contoh mudah, kalau dalam perniagaan fizikal, kalau ada satu pelanggan, satu penjual. Jadi siapa yang tentukan harga tu? Contohnya macam ni, pelanggan nak makan goreng pisang. Ada satu penjual goreng pisang, ada satu pelanggan yang nak makan goreng pisang. Jadi yang menentukan harga adalah dua-dua. Maknanya pelanggan bersetuju dengan harga yang penjual nak jual. Barulah terjadi transaksi duit tu. Tapi kita tengok pula apa akan terjadi jika ramai pembeli, penjual ada satu. Dekat sini kita boleh tengok, bahasa orang putih ada supply dan demand lah. Maknanya dalam keadaan ni yang menentukan harga adalah penjual. Penjual ada kuasa untuk tentukan. Sebab barang limited tapi yang nak ramai. Jadi penjual boleh main harga. Kalau situasi lain pula, kita tengok, katalah dekat row tu ada 5 penjual goreng pisang yang sama, tapi pembeli ada seorang je. Time ni lah pula kuasa tu di tangan pembeli. Jadi pembeli ada kuasa nak tentukan harga yang terbaik untuk dia. Okey, jadi kalau korang faham yang tadi tu, sama juga sebenarnya benda ni dalam pasaran saham ataupun orang putih panggil stock market. Jadi harga stock market ni, sesuatu saham itu ditentukan oleh, boleh jadi ditentukan oleh pembeli, boleh juga jadi ditentukan oleh penjual, bergantung kepada supply and demand. Okey, contoh dia korang tengok belah kiri ni, penjual lah. Okey, Abang Jo lah, senang. Tak nak lah pakai nama orang lain kan, tak elok. Okay, Abang Jo ada satu unit saham ABC, company ABC ni. Tak tahulah company ni buat apa kan. Okey, satu unit ni Abang Jo kata, Abang Jo nak jual lah, dah tak nak pegang lah saham ni. Duit tu nak pergi berfoya-foya kan. Okey, so Abang Jo kata nak jual lah RM10. Tapi kalau korang tengok belah kanan ni, iaitu pembeli. Kalau tak ada pembeli, benda ni tak akan berjadi. Jadi pasaran saham kat sini tak akan ada transaksi ataupun pergerakan. Ataupun ada pembeli. Contohnya datang seorang makhluk ni, nama dia Acal lah, kita panggil dia Acal. Acal kata, kira-kira dia buat ni, bolehlah beli satu unit saham ni, boleh lagi ni, boleh buat duit ni. So tapi Acal kata, Abang Jo mahal lah RM10 tu, tak berbaloi-baloi. Acal kata, saya rasa harga dia cuma RM9 je Abang Jo. Tapi Abang Jo pun buat ketegak juga kan, macam tak ada, ini memang RM10 ni, tak ada RM9 ni, hang jangan potong harga. Tapi diorang tak mencapai kata sepakat, pun sama juga, takkan jadi transaksi tu. Jadi tiada pertukaran saham dalam kes ni. Sebab apa? Sebab penjual nak jual RM10, pembeli pun keras kepala juga, nak juga RM9. Tapi katalah lepas seminggu, tiba-tiba ada seorang pakcik Rawi ni kan, dia memang ada duit lebih kan. Pakcik Rawi, orang kampung panggil dia Cik Ro. So pakcik, Cik Ro lah kan. Cik Ro ni datang, dia banyak duit. Dia cakap,
Aku nak belilah ABC ni, 1 unit ke 2 unit ke kan. Dia tengok market, ada siapa nak jual tak? Tengok, ada Abang Jo ada nak jual 1 unit. Pakcik Ro kata, meh bat sini, aku banyak duit ni. Hang jual kat aku. So Abang Jo kata, okey, ngam. Saya jual RM10. Cik Ro kata, okey, RM10 ngam. So kat sini berlaku transaksi antara penjual dengan pembeli. Jadi harga saham ABC yang dipamerkan adalah RM10. Itulah harga semasa saham company ABC tu. RM10 1 unit. Okey, jadi tadi kita dah faham lah harga saham ABC adalah RM10 kan. Okey, jadi Abang Jo dah habis lah. Dia dah jual, dia dah tak ada. Tiba-tiba datang pula satu buyer lagi, nama Pidot. Pidot ni pun kata, dengar Cik Ro beli RM10 lah. Aku pun nak carilah 1 unit. Tapi kita tengok belah kiri belum ada lagi penjual yang willing nak jual dia orang punya saham. Yang si Achal ni masih maintain lah dengan kepala batu dia tu. Dia, aduh, hang cheap sikit lah. Nak jual, nak beli RM9 kan. Orang lain beli RM10. Jadi dia queue, duduk diam je, tunggu sampai dia dapat harga RM9 kan. Jadi tunggu, tiba-tiba ada seorang, Zarif pun ada 1 unit saham rupanya. Jadi mungkin Zarif ni nak pakai duit ke, nak tukar tayar kereta ke. Dia kata, tak apalah, dah sampai masa lah aku jual 1 unit saham yang aku pegang ni kan. Tapi Zarif sebab dia nak pakai duit, jadi dia kata, aku jual RM11 lah. Walaupun dia tengok harga last tu RM10. Tapi dia kata, aku nak jual RM11. Aku percaya ada orang beli RM11. Tapi Pidot pun, tak, dia percaya harga RM10. Yang Achal ni memang kedekut, memang RM9 je lah, dia tak ubah. Jadi diska, sampailah Pidot kata, okey lah, boleh lah. Cincai kira, Pidot kata, bak sini RM11. Jadi bila berlaku benda macam ni, apabila penjual nak jual RM11 dan pembeli willing dengan harga tu, jadi saham ABC berubah harga. Nampak? Saham ni naik, harga saham ni naik. Jadi berapa ringgit? RM11. Simple kan? Okay, jadi kita dah tahu kan, yang last tadi harga terkini saham ABC adalah RM11 seunit. Jadi tiba-tiba kan tadi si Zarif tu kita dah tahu dia dah jual 1 unit dengan RM11. Sebab nak pakai duit. Tiba-tiba dia kata, nak pakai duit lagi lah, nak renew Rotek pula ke apa kan. Tapi dia kata, Kang jual RM11, tak ada orang nak pula kan. Sebab tadi Pidot dah macam cincai kira dia pun beli mahal kan. So Zarif offer pula lagi kat market. Okey, saya ada satu lagi last kopek ni, 1 unit. Ambil lah RM10. Jadi yang Pidot ni memang dah sukalah harga RM10 kan. Yang Achal ni aku tak tahulah, memang hang cheap sikit lah hang cai. Dari dah berapa transaksi hang maintain nak harga murah kan, memang tak dapat lah. So Pidot kata, okey ngam Zarif, jual kat aku RM10 tu. So bila berlaku transaksi ni, saham ABC kembali kepada harga RM10. Jadi maknanya saham ni apa? Saham ni turun lah sebenarnya. Sebab Zarif yang pegang supply ni dan demand tu pun ada pada harga tersebut. Kita dapat tengok maknanya saham ni turun dari RM11 ke RM10. Tapi ni sebenarnya analogi mudah lah. Realiti dia, kau tengok ni. Sebenarnya satu hari sesuatu kaunter tu, transaksi yang berlaku tu beribu-ribu saham. Kadang-kadang beratus-ratus ribu tau. Bukan seorang jual pada seorang je. Kalau korang tengok belah kiri ni, kita boleh tengok orang yang nak membeli pada harga RM3.30. Kita tengok kaunter ni kan, nama MBMR. Contoh je ni, jangan cakap Abang Jo suruh beli kaunter ni pula. Tak. Okey, kita tengok belah kiri ni, atas sekali. Ada 185 orang queue untuk beli dengan harga RM3, 3.130. Tapi kita tengok ada pula yang seller dia tunggu, ada 74 orang tu tunggu nak jual dengan harga mahal RM3.150. Jadi kat sini dia tak meet tau. Jadi kat sini belum ada berlaku apa-apa transaksi. Kalau kau tengok kat candle bar ni, ni sebenarnya yang bila benda ni berlaku apabila adanya transaksi, which is banyak lah yang boleh menyebabkan harga sesuatu tu naik ataupun turun. Itu semua bergantung kepada transaksi hari tersebut.
So guys, lepas penerangan tadi simple je kan? Korang faham tak macam mana berlakunya pergerakan harga saham tu? Kesimpulan dia yang kita dapat daripada slide tadi tu, maknanya sesuatu harga saham naik, turun, apa semua tu hanya akan berlaku bila adanya transaksi di antara willing seller dengan willing buyer. Tak ada paksaan pun dalam ni. Tak ada siapa paksa kau beli, semua willing. Okay? Faham tak? Alright. Tak boleh hisap pula. Okay, kalau macam minggu lepas Abang Jo ada bagi quiz kan? Jadi minggu ni kita buat lain lah. Sebab ramai yang tanya Abang Jo untuk ulas isu semasa, iaitu COVID-19 tu dengan harga minyak kan. Jadi okey lah, nanti bonus clip ni ujung Abang Jo share lah sikit. Alright. Okey, jadi korang boleh tengok isu semasa sekarang yang paling hangat apa? COVID-19. Okey, kita ambil contoh kat sini kan. FBM KLCI. Okey, korang tengok ni FBM KLCI punya indeks jatuh dari akhir Februari sampai minggu lepas disebabkan jualan panik. Panic selling lah orang panggil kan. Tapi korang jangan kelang kabut sangat. Korang jangan kalut. Walaupun korang ni penonton channel Sembang Kalut ni, Sembang Kalut Saham ni, tapi hampa semua jangan kalut. Biar kami je kalut. Korang tengok indeks ni jatuh. Tapi korang jangan join panic selling ni. Jangan join the crowd. Korang study dulu sebelum panik. Sebabnya benda ni tak adalah asing sangat. Dalam era moden ni, sejak 1980, actually dah 12 kali pandemik besar berlaku yang efek dekat pasaran saham dunia. Tapi tenang-tenang je. Chill je. 10 kali melantun balik, naik lagi tinggi daripada pada sebelum isu jadi. Dia naik lagi tinggi. Kita ambil contoh SARS ni. SARS ni first case dia detect April 2003 tau. Jadi waktu tu terus saham jatuh. Tapi within 6 bulan tu saham tu dah naik, indeks tu dah naik balik 14.59. Maknanya dia dah reach bottom dalam masa 6 bulan tu, dia naik balik 14.59%. Tapi ni bukan FBM KLCI lah, ini S&P kan. Jadi kalau kes SARS ni, maknanya dari April first case, by bulan Oktober tu dah naik 14.59. By bulan April tahun berikutnya tu dah naik sampai 20.76. Lagi tinggi daripada sebelum pandemik ni. Tapi korang kena ingat, ni S&P ni dia indeks tau, indeks. Saham-saham besar ni yang kita main ni semua, saham semua api ni, sila-sila within yang 6 month ni, siapa yang beli dekat bottom tu dah meroket dah. Dah kaya dah. Jangan risaulah, benda simple. Okey, isu kedua, kejatuhan harga minyak dunia. Yang ni memang kalut sikit, memang risau. Yang ni tim Abang Jo tak payah cerita lah, memang kalut. Jadi walaupun Abang Jo selalu pesan kat korang, jangan panik, jangan kalut kan. Tapi yang time ni, ni boleh kalut. Tapi dengar dulu, Abang Jo explain. Jangan main kalut membetuli je. Okay, benda ni jadi sebab OPEC dengan Rusia, dia orang tak dapat kata sepakat untuk potong bilangan tong minyak di pasaran dunia. Jadi starting April ni, mana-mana negara yang pengeluar minyak, diorang boleh keluarkan seberapa banyak tong minyak yang diorang mampu keluarkan, tanpa ada sekatan. Jadi benda ni akan menyebabkan berlakunya supply tu lebih, jadi demand tu kurang. Kat sini yang akan harga tu jatuh, harga minyak dunia ni jatuh. Jadi macam hari Isnin hari tu, selepas yang OPEC dan Rusia ni meeting hari Jumaat, hari Isnin pasaran saham memang merah menyala-nyala, merah, lautan merah. Sebab orang panik lah. Dan benda ni, panik yang kali ni berasas lah pada pendapat Abang Jo. Sebab kalau korang ada counter oil and gas exploration tu, benda ni memang akan efek. Fundamental company ni memang akan berubah. Kita ambil contoh kalau Petronas ni, dia punya projection dia untuk keuntungan dia tahun ni berdasarkan harga minyak average 50 USD setong. Tiba-tiba tahun ni average harga tu 32 USD setong. Memang akan bezalah fundamental keuntungan tu semua kan. Tapi kalau korang ada saham-saham yang tak ada kaitan dengan oil and gas ni, memanglah dia jatuh sekejap, tapi
dia akan buat correction. Sebab ni waktu ni lah pentingnya korang kena analisa sikit, fundamental. Jangan membabi buta lah orang kata. Contohnya kau ada satu counter company biskut. Apa kaitan company biskut ni dengan oil and gas yang korang nak panik kan? Sebab waktu korang beli, korang dah study, maknanya company ni memang bagus. Company biskut ni bagus. Cash flow cantik, hutang tak ada sangat, keuntungan okey kan. Tapi bila jadi macam ni, kau pun join kalut macam kau pun ada oil and gas kan, padahal company biskut kan. Okey, jadi korang tengoklah. Orang kata kan kadang-kadang hujan tu tak semestinya hujan je mesti berhenti kan. Jadi untuk company biskut ni tiba-tiba dia dapat faedah rupanya. Bila kau gali dalam-dalam, kau tengok rupanya bila berlakunya penurunan harga minyak, maknanya harga minyak yang kita nak pump minyak tu murah kan. Jadi rupanya company ni buat untung lebih. Sebab apa? Dia dapat potong kos pengangkutan untuk hantar dia punya biskut-biskut tu. So kat tahun ni tiba-tiba keuntungan dia lebih, margin dia tinggi. Jadi kat situ dia dah makan untung lebih berapa persen kan? 5-10% daripada tahun-tahun sebelum ni. Dan mungkin jugalah ni mungkin lah. Mungkin dia punya sale pun meningkat. Sebab apa? Sebab contohnya biskut dia ni memang ada kat pump minyak je kan. Lepas tu biasanya orang isi minyak RM50 penuh tank. Tiba-tiba sejak harga minyak murah ni orang isi-isi RM45. Lepas tu dia kata RM5 ni shopping lah kat kedai mesra ke kan. Tengok beli biskut sepam. Tengok macam mana pergi dia. Manalah tahu. Ini kemungkinan kemungkinan. Tapi maknanya Abang Jo nak bagi tahulah sebelum kau nak jual semua tu, kau kaji dulu. Kau bertenang dulu. Jadi macam company biskut ni tak payahlah kau nak jual. Kau relax lah, nanti naik lah balik. Tenang. Bak kata pepatah Jepun, ike kimochi. Maksud dia apa? Tenang, relax. Taya tak Abang Jo bohong ke? Alright guys, jumpa lagi kat next episode. Kalau rajin Abang buat, kalau tak rajin tak buat lah. Alright, Assalamualaikum.